Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Prof. Madya Dr. Salih bin Ahmad selaku pensyarah kursus asas kaunseling dan pengurusan bakat. Okey, kami dari kumpulan pertama yang mana ahlinya terdiri daripada Rahimah binti Uthman, Radiah Fatihah binti Ismail, Siti Nur Amirah binti Muhammad Zaini dan saya Hamzah Safarina binti Muhammad dan yang terakhir Hidayatul Umairah binti Hasan. Tajuk pembentangan kami pada pagi ini ialah kesihatan mental dan peranan kaunselor dalam menepani pasca COVID-19. Okey, seterusnya untuk bahagian pengenalan. Okey, dalam bahagian pengenalan kami akan menyentuh berkaitan dengan definisi kesihatan mental. Disebabkan tiada istilah rasmi, kami merujuk kepada beberapa pendapat antaranya WHO 2004, Manual 2015 dan juga Dasar Kesihatan Mental 2012. Jadi secara ringkasnya merujuk kepada Dasar Kesihatan Mental 2012, kesihatan mental ini boleh dirujuk sebagai satu kemampuan seseorang individu, kelompok maupun persekitaran untuk berinteraksi antara satu sama lain bagi mendorong kesejahteraan subjektif serta fungsi yang optimum. Okey, seterusnya dalam bahagian pengenalan juga, kami akan membincangkan sedikit berkaitan dengan COVID-19 yang mana pandemik COVID-19 ini telah menjadi satu isu kesihatan global dan Malaysia sendiri tidak terlepas daripada berhadapan dengan pandemik COVID-19. Menurut Holmes 2020, pandemik COVID-19 ini sememangnya memberi kesan terhadap masalah kesihatan mental seseorang individu dan merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Sun dan Sahlan pada tahun 2021, antara beberapa masalah kesihatan mental yang berlaku sepanjang COVID-19 antaranya kebimbangan, kesunyian, PTSD, kemurungan, tekanan, gangguan tidur dan juga konflik interpersonal. Selain itu, menurut portal My Health oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, mendapati bahawa tiada rawatan ubatan yang diperlukan untuk masalah kesihatan mental yang terjejas. Namun, langkah-langkah pencegahan boleh dilakukan agar masalah kesihatan mental ini tidak berkembang menjadi penyakit mental. Jadinya antara langkah pencegahan bagi mengatasi masalah kesihatan mental adalah mendapatkan rawatan pakar melalui psikoterapi, contohnya seperti kaunselor. Seterusnya adalah isu dan juga permasalahan. Baik. Okey, terdapat beberapa isu dan permasalahan yang berlaku sepanjang COVID-19 yang mana semua isu ni memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang individu khasnya. Jadinya berdasarkan rujukan dan bacaan yang telah kami lakukan, terdapat 4 isu. Yang pertama sekali pelaksanaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang mana berlakunya darurat, perintah berkurung menyebabkan individu menjadi tertekan, keresahan dan kemurungan. Seterusnya adalah kes yang kedua, penceraian yang mana didapati sepanjang COVID-19 banyak berlakunya kes penceraian disebabkan masalah sosioekonomi keluarga. Dan yang ketiga adalah masalah stres dalam kalangan pelajar yang mana pembelajaran secara atas talian PDPR sememangnya menyebabkan satu masalah stres dalam kalangan pelajar untuk meneruskan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah masalah kehilangan pekerjaan yang mana perkara ini sememangnya memberi impak yang sangat besar terhadap individu yang hanya bergantung kepada pendapatan kerja hakiki yang dijalankan sebelum ini. Jadi berdasarkan isu dan permasalahan yang telah kami nyatakan di sini, sememangnya ia memberi pandemik COVID-19 ni sememangnya memberi kesan kepada masalah kesihatan mental seseorang individu khasnya. Justru bagi mengatasi masalah ini, pembentangan seterusnya akan diteruskan dengan melihat peranan yang boleh dimainkan oleh pihak kaunselor. Okey, seterusnya peranan kaunselor dalam mendepani pasca COVID-19. Okey. Next. Okey, peranan kaunselor sekolah kepada pelajar. Okey, pada musim pandemik yang lalu, sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di rumah telah memberi kesan kepada kesihatan mental pelajar. Okey, penularan wabak COVID-19 ini telah mengakibatkan peningkatan dalam gejala kemurungan, kegelisahan, ketagihan gadget serta kekurangan motivasi dalam kalangan pelajar yang memberi impak kepada pencapaian mereka. Okey, apabila sekolah dibuka semula, menyebabkan pelajar-pelajar ini mengalami masalah tekanan disebabkan keciciran dalam pelajaran, bimbang prestasi akademik akan menurun dan para guru terpaksa menghabiskan silibus dengan cepat yang menyebabkan murid-murid akan berasa tertekan
untuk terus belajar. Okey, disebabkan masalah-masalah ini, kaunselor sekolah memainkan peranan untuk meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar dan berjaya dalam pelajaran, membantu pelajar meningkatkan nilai dalam diri dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di sekolah ketika mereka mendepani pasca COVID ini. Okey, seterusnya. Okey, peranan yang kedua, peranan kaunselor sekolah kepada guru. Okey, guru juga mengalami masalah kesihatan mental semasa musim COVID-19. Okey, seperti yang kita tahu, pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ni memberi kesan kepada guru-guru disebabkan oleh perubahan ke arah norma baru yang berlaku secara mendadak. Okey, pembukaan semula sekolah selepas pandemik COVID-19 ni telah memberi tekanan kepada guru-guru kerana mengalami masalah lambakan aktiviti dan tugas kekangan masa, hubungan dengan rakan sekerja dan terpaksa mengejar silibus sehinggakan mereka berasa stres dan tertekan untuk mereka bekerja. Okey, masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan dan sebagainya mula wujud dalam kalangan guru-guru ini. Okey, disebabkan masalah ini, guru-guru akan menghilang pertimbangan dan bertindak luar kawalan seperti memukul pelajar, hilang semangat untuk bekerja dan prestasi pekerjaan diorang juga akan menurun. Okey, di sini pihak kaunselor sekolah juga memainkan peranan dengan memberi perkhidmatan kaunseling secara individu atau kelompok kepada guru-guru, mengadakan program 3A iaitu sedar, peka dan tindak untuk memberi latihan mengurus emosi, webinar, membuat saringan skala kemurungan, kebimbangan dan tekanan kepada guru-guru. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga, peranan kaunselor kepada komuniti. Okey, peranan kaunselor dalam komuniti untuk menepani pasca COVID-19 ni adalah dengan memberi bimbingan dan kaunseling kerjaya kepada masyarakat. Okay, perkhidmatan kaunseling kerjaya ini sangat diperlukan terutamanya golongan muda untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan seperti untuk mencari pekerjaan, peluang penempatan semula, pendidikan dan sokongan psikososial. Okey, seperti yang kita tahu, wabak COVID-19 ni menimbulkan masalah pengangguran yang boleh memburukkan kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan dan kehilangan kepuasan dalam hidup mereka. Okey, pengangguran jangka masa panjang ni dan pengurangan pendapatan boleh mengakibatkan masalah yang berkaitan dengan kewangan, kekurangan akses kepada rawatan kesihatan, ketidakupayaan untuk membayar sewa dan kekurangan makanan. Okey, seterusnya. Okey, peranan kaunselor kepada komuniti juga. Kaunselor berperanan mengadakan khidmat kaunseling secara atas talian untuk membantu masyarakat dalam menepani pasca COVID-19 ni. Kaunselor boleh menyediakan khidmat telekonsultasi secara dalam talian. Okey, mereka menyediakan perkhidmatan perundingan secara dalam talian tanpa berjumpa bersemuka dengan klien. Okey, klien boleh membuat melalui panggilan audio, video dan juga khidmat kaunseling yang disediakan untuk membantu masyarakat. Antara talian untuk mendapatkan khidmat kaunseling ni seperti Mental Illness Awareness dan Support Association, Mantok, Unit Pakar Kesejahteraan Psikologi dan Kaunseling, UKM dan talian kasih. Okey, antara masalah yang dihadapi oleh komuniti ni seperti tekanan emosi, berasa bimbang dan marah disebabkan pelbagai faktor sosial seperti masalah pendapatan dan kewangan serta perselisihan dengan keluarga. Okey, seterusnya. Okey, implikasi masalah kesihatan mental ni kepada individu dan masyarakat. Okey, isu kesihatan mental ni boleh mempengaruhi cara berfikir, tingkah laku dan perasaan seseorang. Tahap kesejaraan mental juga mempengaruhi cara seseorang itu membuat keputusan dan pilihan dalam hidup, menyelesaikan masalah serta berinteraksi dengan orang lain. Isu kesihatan mental yang kini melibatkan pelbagai lapisan masyarakat merangkumi semua domain iaitu biological, psikologikal, sosial dan spiritual. Okeylah, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada slide cadangan bagi mengatasi masalah isu kesihatan mental. Terdapat 3 cadangan. Yang pertama sekali adalah pengamalan gaya hidup sihat.
Antaranya seperti pengambilan makanan seimbang, minum 8 gelas air dalam sehari, tidak menghisap rokok dan dadah serta bersenam 3 kali seminggu. Jadinya melalui aktiviti gaya hidup sihat ini, ia sememangnya mampu menjadikan kita lebih baik dari segi emosi dan juga psikologi serta dalam masa yang sama, ia boleh mengelak daripada menerima pelbagai penyakit contohnya seperti diabetes, serangan jantung, strok dan sebagainya. Cadangan yang kedua adalah bergaul dengan rakan-rakan yang boleh membawa manfaat serta mampu memberi sokongan emosi. Dengan cara berkongsi perasaan dan juga emosi bersama orang yang terdekat, ia mampu mengurangkan beban yang ada di dalam minda dan juga pemikiran kita. Seterusnya yang ketiga, cadangan ketiga adalah dengan mendapatkan bantuan daripada pakar seperti kaunseling yang mana kita boleh meminta bantuan kaunselor sekiranya kita tidak mampu untuk menghadapi masalah kesihatan mental. Okey, bantuan kaunseling daripada kaunselor kita boleh dapati secara percuma ataupun berbayar. Uh, untuk rawatan kaunseling secara percuma kita boleh dapati di antaranya seperti di klinik kesihatan, di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga LPKN. Okey, seterusnya untuk penutup, okey, dalam slide penutup kita dapati sememangnya COVID-19 ni merupakan satu isu yang memberi impak besar terhadap kesihatan mental individu khasnya. Jadinya isu ini tidak boleh dipandang enteng ataupun dipandang rendah yang mana usaha-usaha untuk mengesan, mencegah dan juga tindak balas perlu dilaksanakan dengan serius. Secara kesimpulannya, apa yang kita boleh rumuskan, pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Maka peranan psikoterapi seperti kaunselor merupakan salah satu cara pencegahan yang terbaik untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengembangkan kekuatan dalaman bagi mendorong proses pembentukan emosi dan juga pemikiran positif. Saya kira ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.